ibadat Nabi khususnya pada malam hari. Solat yang Nabi kerjakan ataupun qiyamul lail Nabi, bahasa yang mudah, qiyamul lail Nabi, sifat solat malam Nabi, qiyamul lail Nabi pada malam hari. Sampai di perbahasan di antara hadis yang akhir, bahagian-bahagian akhir, hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yusalli jalisan fayaqra'u wa huwa jalisun wa idza baqiya min qira'atihi qadru ma yakunu 30 aw 40 ayah qama faqara'a wa huwa qa'im thumma raka'a wa sajada thumma sana'a fi ar-rak'ati tsaniyah mithla dhalik. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mulanya mengerjakan solat sambil duduk, di mana baginda membaca Al-Quran dalam keadaan baginda duduk. Apabila tinggal bacaannya dengan kadar 30 atau 40 ayat berbaki, baginda berdiri pula dan membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri. Kemudian baginda rukuk dan seterusnya sujud. Kemudian baginda melakukan yang serupa dalam rakaat yang kedua. Ini di antara sifat solat malam Nabi. Pada perbahasan yang sebelum ni kita kongsikan Nabi solat malam macam biasa. Maksudnya Nabi, permulaan solat malam Nabi itu Nabi buat yang ringan dulu, 2 rakaat yang khafifataini yang ringan, kemudian naik lagi 2 rakaat yang berat, maksudnya surah lebih panjang lagi, kemudian lagi panjang, kemudian turun. Dan Nabi kerjakan dengan keadaan berdiri. Dan ada kalanya kata Sayyidatina Aisyah, pasal Nabi qiyamul lail dalam rumah, kat rumah. Cuma ada situasi juga kadang Nabi di masjid. Kata Sayyidatina Aisyah, Nabi pernah solat malam, rakaat yang pertama, contoh surah yang nak dibaca tu lebih daripada 50 ayat, contoh 100 ayat, surah yang nak dibaca tu ayat dia ada 100. Waktu baki ayat tu lagi 30 ataupun 40 ayat, kata Sayyidatina Aisyah, dia tengok Nabi duduk. Nabi duduk. Kemudian ada juga Nabi berdiri pada akhir, maksudnya duduk dulu kemudian berdiri. Ini Nabi mula solat, starting tu duduk. Ada ketika berdiri, tapi hadis ini kita kongsikan Nabi jalisan, Nabi duduk, kemudian baki lagi 30 atau 40 baru Nabi berdiri. Nanti kita akan jumpa riwayat Nabi berdiri kemudian Nabi duduk. Jadi Nabi mula solat tu duduk, solat tahajud Nabi duduk, agak-agak lagi 30-40 ayat Nabi berdiri dan rukuk dalam keadaan berdiri. Maksudnya rukuk orang yang solat berdiri lah macam biasa, sujud pun macam biasa. Ada rakaat kedua pun Nabi buat macam tu juga. Jadi bila bangkit daripada sujud tu, Nabi tak berdirilah, Nabi duduk. Nabi duduk, baca Al-Fatihah surah macam biasa, lagi 30-40 ayat. Ini anggaran 30 ke 40 ayat, tempoh baki lagi, Nabi berdiri juga, berdiri. Jadi itu kata Sayyidatina Aisyah adalah salah satu contoh yang dia pernah nampak Nabi buat solat malam. Seperti mana yang kita sedia maklum, solat sunat ini dia lebih ringan. Dia punya tuntutan dia, maksudnya rukun dia tak seperti solat fardu. Solat fardu, rukun fi'li yang pertama sekali adalah qiyam, berdiri betul. Berdiri betul. Kalau seseorang tidak mampu berdiri, maka dia boleh memilih untuk dia duduk, sama ada duduk di kerusi atau duduk di bawah, dua-dua boleh. Kata Syekh Nuruddin dalam satu pengajian dia, kadang-kadang duduk di kerusi itu lebih selesa dan lebih khusyuk, dan duduk di kerusi ini lebih menghampiri pada berdiri. Kalau kita duduk di kerusi begini,
kan kedudukan dia lebih kurang hampir kepada berdiri. Kalau duduk di bawah kan lebih rendah lagi. Ala kulli hal boleh. Kalau tak mampu untuk berdiri, kalau tak mampu untuk berdiri tu mungkin pada pertengahan solat, mula-mula solat tu dia boleh berdiri lagi, tengah-tengah solat baru tak boleh, masa tu je yang dia dibenarkan. Maksudnya dia boleh memilih untuk duduk setelah memang tak boleh. Kalau mula-mula tu Al-Fatihah boleh lagi, sekali imam baca Al-Baqarah, oh boleh tahan. Ataupun imam pilih surah yang panjang, surah Yasin 83 ayat, kita baca 15 minit, dia berdiri lama, jadi kita mungkin sampai 10 minit tu boleh lagi. Masuk dah ke bawah 5 minit pertama, 5 minit yang kedua tu rasa tak boleh, baru boleh duduk. Jadi dia tak boleh terus-terus duduk terus. Kalau dia boleh berdiri, cuma dah tahu memang pertengahan tak boleh, dia boleh standby lah kerusi. Dia tahu dah kalau dia berdiri lama tu lutut dia memang tak boleh, dia boleh standby kursi duduk belakang dia dulu. Solat berdiri dulu macam biasa. Ini solat fardu, cerita solat fardu. Kalau dah tak boleh, tengah-tengah tak boleh, baru pilih untuk duduk. Tiba-tiba dah duduk tu lama, ada tenaga balik, berdiri, boleh berdiri, dia kena berdiri, kena. Ataupun dekat pertama tu ujung-ujung dia duduk. Kalau rokok tu dia larat ataupun dia boleh buat rokok seperti mana orang berdiri, dia kena buat macam tu. Dia tak boleh, dia dah duduk kat kursi, dia tak boleh gini. Pasal dia boleh. Kalau tak boleh lain cerita lah. Tak boleh memang dia boleh rokok begini. Tapi dia dah duduk kan, tadi imam nak habiskan bacaan surah tu, oh dia rasa boleh ni, boleh berdiri ataupun boleh rokok dalam keadaan berdiri. Dia pun kena rokok macam biasa, macam biasa. Kalau sujud mungkin lagi berat lah, pasal dia punya perpindahan tu lebih berat lagi, jauh. Itu kalau maksudnya poin dia, kalau selagi boleh buat yang paling sempurna, paling menepati rukun, dia kena memilih begitu, tak boleh dia sewenangnya. Ataupun rakaat kedua rasa macam dah okey, macam dah okey, dia kena berdiri. Ada pun solat sunat itu dia lebih ringan. Dan sebelum ni kita pernah kongsikan hadis Nabi, solat yang berdiri itu pahala dia penuh. Solat yang duduk itu adalah maksudnya penuh tu kalau cukup lah semua sekali, dan pahala berdiri itu boleh bagi penuh 100. Tapi kalau dia sihat tapi dia memilih untuk duduk, pahala dia 1/2 daripada pahala orang berdiri. 1/2. Jadi dia sihat tapi dia saja nak pilih duduk, boleh, tak masalah, pasal solat sunat dia lebih ringan. Tapi kalau dia nak dapat pahala, jadi ini Nabi solat begini, sebahagian ulama menafsirkan ini adalah pada tahun-tahun akhir, maksudnya tahun kewafatan Nabi. Tahun kewafatan Nabi, Nabi terkadang ada solat sunat. Kalau solat fardu Nabi buat macam biasa. Kadang solat sunat itu Nabi buat dalam keadaan begini, duduk, kadang lepas tu ujung baru berdiri balik. Ada kali tu Nabi berdiri, kemudian barulah Nabi duduk. Itu di antara kita boleh pilih, boleh pilih. Kalau nak duduk semua pun boleh. Saya sihat, saya kuat, tak ada masalah nak berdiri, tapi saya malas saja nak pilih untuk duduk, boleh. Tak nak duduk, nak baring pun boleh juga. 1/2 daripada pahala orang duduk. Jadi 50, 25 pula. Jadi pahala dia ada pahala berdiri, pahala rokok lain, pahala sujud lain. Jadi pahala berdiri dia 25/100. Kalau kita boleh bagi angka lah, nak mudah faham, dia separuh lagi daripada orang yang itu. Kalau dia memang boleh pilih yang lebih atas tapi dia nak pilih yang tu. Kalau memang tak boleh, saya nak solat sunat tapi saya tak boleh berdiri, duduk pun tak boleh. Kalau sihat, awak berdiri ke? Kalau sihat, saya berdiri macam biasa. Yang itu dia dapat pahala penuh. Pasal disebabkan kesihatan dia, dia memilih untuk lebih bawah lagi, sama ada duduk ataupun dia berbaring. Hadis yang berikutnya daripada Sayyidatina Hafsah radhiyallahu taala anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Hafsah salah seorang daripada isteri baginda Nabi, anak kepada Sayyidina Umar. Anak pada Sayyidina Umar. Jadi Nabi ada 2 orang bapa mentua yang menjadi orang kanan Nabi. Satu Sayyidina Abu Bakar, satu Sayyidina Umar. Kedua-duanya dikebumikan, dimakamkan di sebelah makam Nabi.
waktu Nabi semua para Nabi dia akan dikebumikan di tempat mana Allah mengambil rohnya. Begitu. Waktu Nabi wafat, semua sahabat tak tahu nak buat apa. Maksudnya tak tahu, dia orang tak ada pengalaman nak dikebumikan di mana ni. Kalau Bani Israel, dia orang banyak Nabi yang diturunkan untuk Bani Israel. Jadi dia orang tahu cerita, oh Nabi itu kena tanam sini, tanam sini. Tapi Nabi Muhammad ni dia orang tak ada pengalaman. Yang sebelum Nabi Muhammad kan bezanya lebih kurang 500 tahun. Jadi tak ada Nabi pada ketika itu. Dia orang tak tahu. Seorang je tahu kat mana tempat nak dikebumikan. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bagi tahu, aku pernah mendengar Nabi bersabda, para Nabi itu dimakamkan di tempat mana Allah mengambil rohnya. Maksudnya kalau Nabi meninggal itu di katil ataupun di ribaan Sayyidatina Aisyah, berada di bilik Sayyidatina Aisyah. Situlah dikebumikan, digalikan sedikit korek lubang, bumikan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar minta izin, wahai anakku, waktu ayah meninggal nanti, izinkan ayah dikebumikan sebelah dengan kekasih siapa? Baginda Nabi. Sayyidatina Aisyah tu kan anak dia. Dia kata boleh, pasal ayah dia minta. Boleh. Kemudian Sayyidina Umar pula, dia hantar anak dia, Abdullah ibn Umar. Dia kata, wahai anakku, pergi jumpa Ummahatil Mukminin, Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah. Tolong minta izin kat dia, boleh tak nanti kalau aku meninggal dunia, aku nak dikebumikan dengan dua orang kekasih aku, Sayyidina Abu Bakar dengan baginda Nabi. Dan kedua-dua tu Sayyidina Umar akhirnya memang dikebumikan sebelah dengan Sayyidina Abu Bakar. Kalau ikut dia punya, tengok dia punya rekaan ataupun kubur tu, dia buat plan dia tu, Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, bawah lagi. Sayyidina Abu Bakar tu dia paras ketiak Nabi, dia dikebumikan gitu. Sayyidina Umar bawa ketiak Sayyidina Abu Bakar, pasal dia rasa tak layak selevel. Sampai nak ke bumi pun dia, maksudnya dia tak nak begitu, tak nak sama level lah. Pasal itu Sayyidina Umar pun dia rasa Sayyidina Abu Bakar tu lebih jauh, lebih takwa, lebih semua sekali berbanding diri dia. Jadi kedua-dua itu adalah bapa mentua baginda Nabi. Jadi hadis ni yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Hafsah, salah seorang isteri Nabi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi subhatihi qa'idan wa yaqra'u bis-surah wa yurattiluha hatta takunu atwala minha. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha, isteri baginda Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat sunat sambil duduk. Baginda membaca satu surah dan mentartil bacaannya sehingga surah tersebut menjadi lebih panjang daripada surah yang lebih panjang daripadanya. Surah yang asal lebih panjang daripadanya. Maksudnya kata Sayyidatina Aisyah, Nabi waktu qiyamul lail, Nabi solat dalam keadaan duduk. Ada ketika, ini bukan maksudnya senantiasa, ada ketikanya Nabi solat dalam keadaan yang duduk. Kadang-kadang Nabi solat dalam keadaan duduk, dan Nabi mentartil bacaan, mentadabbur bacaan Al-Quran. Contoh satu surah tu ayat dia 50, mungkin mengambil masa lebih kurang 20 minit. Tetapi kerana Nabi mentartil bacaan tu, baca dengan tartil semua sekali, jadi perlahan sedikit, mungkin ayat tu sepatutnya 20 minit boleh habis surah tu, jadi lebih panjang, jadi 30 minit. Jadi 30 minit. Surah bilangan ayat dia sama, tapi dia punya kadar tempo bacaan itu lebih panjang. Maksudnya Nabi mentartil, bacaan itu mungkin lebih perlahan, perlahan lagi. Jadi kita kadar bacaan Al-Quran itu ada 3 peringkat: perlahan, sederhana, laju. Ketiga-tiga itu boleh buat. Kalau laju tu contohnya tahfiz, murid tahfiz ke apa yang nak mengulang bacaan hafazannya, contoh Imam Zaidi ulang satu hari 10 juzuk biasa. Biasa budak imam tahfiz ataupun murid-murid tahfiz ni, saya dulu pernah berjiran dengan orang tahfiz ni. Dia duduk kat kursi je, sekali ngulang 5 juzuk steady je. Kita baca surah Yasin sampai jatuh surah Yasin. Tertidur kita. Kita pun surah Yasin tu 10 minit je.
Dia boleh duduk kat kursi dia, dia ngulang macam sama dia duduk lantai. Waktu ketika tu kawan saya tu duduk kat kursi kan. Duduk kat kursi, duduk muaf flat tu kan. Duduk kat depan tu dia ngulang. Saya masuk naik atas. Kita study kat atas, kat bumbung. Masa belajar dulu lah kat Mesir. Dia macam rumah flat, atas dia tu rata. Kita duduk kat atas tu kita boleh nampak pemandangan lah. Saya saja hilangkan ngantuk. Kawan kita tu duduk kat kursi, kita turun balik. Dah 2 juzuk lah. Naik balik. Ujung-ujung berapa juzuk tadi? Jumpa balik 5 juzuk je. 5 juzuk je. Kataan je yang tak tahan tu. Kita 5 juzuk itu kalau sekali duduk 5 juzuk, dia baca laju. Laju. Boleh. Maksudnya ada kadar bacaan dia. Tapi tepatlah dia punya semua sekali tajwid dia. Tapi kadar bacaan dia boleh. Jadi ada yang perlahan, ada yang sederhana, ada yang cepat. Ada yang cepat. Dan ketiga-tiga tu benar, boleh. Dengan syarat semua sekali dia punya tajwid dia memang dia penuhi lah. Syarat-syarat dia, makhraj huruf dia semua sekali betul. Lepas tu kadang ada imam dia semayang dia ataupun tempoh semayang dia sama macam masjid sebelah. Masjid sebelah surah panjang-panjang, imam ni surah pendek-pendek, tapi dia mentartil bacaan tu. Tartil jadi panjang. Jadi Nabi solat malam Nabi pun begitu juga. Nabi buat dia punya ayat dia mungkin boleh habis dalam 20 minit ataupun 30 minit, tapi Nabi baca mungkin tambah lagi dia punya bacaan dia. Kemudian berikutnya daripada Sayyidatina Aisyah juga radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yamut hatta kana aktsaru salatihi wa huwa jalisun. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak wafat melainkan pada ketika kebanyakan solat baginda adalah sambil baginda duduk. Kebanyakan maksudnya di akhir-akhir usia Nabi, sifat solat yang Nabi kerjakan itu Nabi kerjakan dalam keadaan Nabi duduk. Dalam keadaan Nabi duduk ni di hujung usia Nabi. Dan yang kita tengok Nabi betul-betul sakit yang membawa kepada kewafatan tu lebih kurang 2 minggu atau 13 ke 14 hari. Itu betul-betul Nabi memang tak larat. Dan Nabi solat Nabi itu diimami oleh Sayyidina Abu Bakar tu lebih kurang 17 waktu. Sebahagian ulama sirah 17 waktu tu Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Tu betul-betul Nabi tak boleh keluar, tak boleh nak jadi itu. Jadi sebelum daripada itu Nabi tak larat, Nabi solat duduk. Jadi Sayyidina Abu Bakar waktu Nabi dah tak boleh keluar dah untuk memimpin solat berjamaah itu, Nabi lantik seorang dia, itu Sayyidina Abu Bakar. Itu di antara hujah yang kuat, hujah yang digunakan oleh Sayyidina Umar untuk menyokong siapakah yang lebih layak menjadi khalifah, ganti Nabi, khalifatul Rasul, pengganti Nabi. Di antaranya dia kata sebabnya tak ada orang yang Nabi pilih untuk menjadi imam waktu Nabi masih hidup kecuali Sayyidina Abu Bakar. Satu hujah. Yang kedua, tak ada orang yang Allah pilih menemani Nabi dalam tempoh hijrah tu daripada Mekah ke Madinah. Siapa yang Allah pilih? Sayyidina Abu Bakar. Itu maksudnya ada kelebihan Sayyidina Abu Bakar berbanding sahabat yang lain. Tu maksudnya di antara hujah kenapa Sayyidina Umar kata Sayyidina Abu Bakar lah yang paling layak, kerana sebab yang tadi kita sebutkan. Sayyidina Abu Bakar, tak ada sahabat yang lain pernah jadi imam waktu Nabi hidup, tak ada. Kalau jadi imam tu di tempat lain adalah Nabi di Masjid Nabawi, sahabat jemaah di Masjid Quba contohnya, itu ada. Tapi untuk Nabi di Masjid Nabi hanya Sayyidina Abu Bakar saja. Itu maksudnya kelebihan Sayyidina Abu Bakar, sehingga kan dialah yang terlebih layak untuk memimpin khalifatul Rasul, pengganti Nabi. Berikutnya daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Tadi kakak dia Hafsah, ini adik dia pula Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-maghribi fi baitihi wa rak'ataini ba'da al-isya'i fi baitihi. Aku mengerjakan solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Abdullah ibnu Umar.
Aku mengerjakan solat bersama Rasulullah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, yang Nabi kerjakan di rumahnya, dan 2 rakaat selepas isyak yang Nabi kerjakan di rumahnya. Ini namanya solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib disebutkan hanya 4 sahaja. Maksudnya dia bukan nak cerita ada 4 ni je, tapi dia nak cerita 4. Kita akan jumpa banyak lagi riwayat dihimpunkan solat sunat rawatib ni. Jadi Abdullah bin Umar dia cerita dia solat sama dengan Nabi, maksudnya Nabi solat dia pun solat juga. Tengok Nabi solat, oh maksudnya dia solat sunat sebelum ni, iaitu sebelum zuhur, selepas zuhur, selepas maghrib dan selepas isyak. Kalau solat sunat rawatib, sebelum ni kalau tak silap kita pernah kongsikan, solat sunat rawatib ni ada 2 pembahagian. Satu solat sunat rawatib yang muakkad, yang sangat dituntut, dan solat sunat rawatib yang ghairu muakkad, tuntutannya kurang sedikit. Sunat muakkad ni hampir Nabi tidak pernah meninggalkan. Kalau muakkad ni kadang Nabi tinggalkan, pasal nak bagi tahu kepada sahabat tuntutan dia lebih rendah sedikit, iaitu 2 rakaat sebelum subuh. Kita buat tadi qabliyah subuh. Kadang namanya qabliyah subuh dan namanya solat fajar. Dua-dua betul. Dua-dua boleh. Nabi kata salatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat rakaat al-fajri khairun minad dunya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru qabliyah subuh ataupun solat fajar, belum solat subuh okey. Kalau dah solat qabliyah subuh pun dah melebihi, lebih baik daripada dunia dan seisinya, belum lagi solat fardu subuh, itu min babil aula, lebih utama, lebih jauh lagi dia punya ganjaran dia, keutamaan dia. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isyak. 2 rakaat selepas isyak. Jadi ada, kalau kita tengok ada 10, semua sekali ada 10. Yang tak ada tu waktu asar. Waktu asar bukan tak ada, bukan qabliyah tak ada, cuma dia bukan muakkad. Tuntutan dia bukan paling tinggi, dia ghairu muakkad. Kita kira qabliyah subuh 2, qabliyah zuhur 2, 4 dah. Ba'diyah zuhur 2, 6. Kemudian ba'diyah maghrib 8, ba'diyah isyak 10. Jadi semua 2, 10. Lain daripada itu solat sunat rawatib juga, tapi ghairu muakkad. Tuntutan dia bawah sedikit. Yang ini muakkad ni sangat dituntut. Maksudnya solat sunat qabliyah maghrib dan qabliyah isyak dan qabliyah asar itu level dia sama. Level dia sama. Pasal kita pernah kongsikan sebelum ni ada sebahagian tempat yang tidak dia tak buat solat sunat qabliyah maghrib. Kenapa tak buat? Pasal Nabi tak buat. Soalan pertama, betul ke Nabi tak buat? Soalan yang kedua, dia kata sebelum maghrib ni tuntutan dia ghairu muakkad. Habis tu qabliyah isyak buat tak? Qabliyah isyak buat pula. Qabliyah isyak sama je. Qabliyah isyak, qabliyah maghrib, qabliyah asar sama. Solat sunat rawatib juga betul rawatib, cuma tuntutan dia sama. Kalau dia digunakan sebab, tuntutan dia kan kurang sedikit tuntutan dia bandingkan ba'diyah. Tapi sebelum isyak awak bagi laluan pula. Patutnya kena sama-sama lah kalau betul-betul. Jadi maksudnya dia mungkin kurang faham. Jadi banyak manfaat dia. kita berikan waktu solat sunat qabliyah maghrib, di antaranya memberi ruang orang yang daimul hadas, orang yang selalu kita kata apa, salisul baul, selalu keluar air kencing, ataupun dalam keadaan yang selalu berhadas. Dia kan kena ambil air sembahyang ataupun bersihkan kotoran itu selepas masuk waktu. Orang yang selalu kencing tak tus lah, kita kata kencing tak tus, ataupun sentiasa keluar darah kotor, bagi perempuan ke apa. Jadi dia kena bersihkan dia punya tu dan mengambil wuduk setelah masuk waktu. Tapi kalau dia masuk waktu tiba-tiba dia nak sembahyang berjemaah, habis dah. Pasal tak ada ruang, cepat sangat. Maksudnya ada kelebihan untuk orang yang jenis penyakit begitu. Yang kedua, memberi ruang kepada orang yang
berbuka puasa, jamah dulu makanan. Kalau azan terus solat kan tak sempat nak bedal apa-apa. Kan kurma pun mungkin tak sempat pasal nak kena. Dan yang ketiga, beri ruang untuk orang yang berbuka tadi bersugi pula. Dia dah makan apa semua kan nak berduk gigi. Kalau tak sempat, tak ada ruang dia sempit ataupun dia terus saja, dia tak sempat lah dia nak buat semua tu. Pasal kalau dia sisa makanan ada lagi, dia makan waktu dia solat, batal dia punya solat dia. Jadi ruang yang diberikan itu banyak dia punya kelebihannya. Boleh untuk kita buat begitulah. Jadi itu solat sunat. Kemudian solat sunat ghairu muakkad pula. Solat sunat ghairu muakkad pula ada 12. Ada 12. Pertama sekali solat sunat 2 rakaat sebelum zuhur tambahan. Sebelum zuhur. Tadi 2 rakaat yang sebelum zuhur itu yang memang muakkad. Dia kan boleh buat 4 rakaat. 2 rakaat yang pertama tu tuntutan dia muakkad. Kita nak tambah lagi. Kita nak buat 4 rakaat. Jadi 2 rakaat yang pertama muakkad, 2 rakaat yang kedua tu ghairu muakkad. Ghairu muakkad. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, sesiapa yang menjaga solat sunat 4 rakaat sebelum solat zuhur dan 4 rakaat selepasnya. Maksudnya qabliyah zuhur dia buat 4, ba'diyah zuhur pun dia buat 4 juga. Apa ganjaran dia? Haramahullahu 'alan nar. Allah mengharamkan ke atasnya daripada disentuh api neraka. Jadi siapa yang tak pernah buat boleh amalkan. Dia cuba. Kalau ruang banyak lagi, dia dah datang awal solat 2 rakaat, tengok. Sekarang kita kan ada waktu iqamah. Ada 4 minit lagi contohnya. 3 minit sempat lagi. Setakat 2 rakaat kita lah. Melaju je kita buat. Sempat lagi kan? Kita pun solat. Ganjaran dia itu diharamkan daripada disentuh api neraka. Jadi 2 rakaat tambahan itu sunat juga, tuntutan dia kurang. 2 rakaat selepas zuhur nanti. Biasa kita buat 2 je. Ni nak buat 4 boleh. Nabi buat 4 rakaat dengan 2 salam. Maksudnya macam solat tarawih lah. 2 salam, 2 rakaat bagi salam. Bangun lagi 2 rakaat lagi bagi salam, begitu. Kemudian ba'diyah zuhur pun begitu juga, tambah lagi 2 rakaat. Qabliyah asar pun biasa kita buat 2 rakaat. Kali ini tengok ada waktu juga, ada lebih dan kita baru mengaji, ada kelebihan kita pun bangun lagi, tambah lagi pun ada juga. Jadi yang 4 rakaat ni ada 3 tempat. Satu qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur dengan qabliyah asar. Itu ada 3 tempat yang kita boleh buat solat sunat rawatib ni sebanyak 4 rakaat dengan cara 2 salam. Dengan 2 salam. Kemudian ada lagi 6, iaitu ada lagi 4, 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isyak. Jadi itu pun solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib yang ghairu muakkad. Jadi kalau kita buat, Nabi pernah bersabda, baina kullu adzanaini salatun. Di antara 2 azan ada solat sunat. 2 azan tu maksudnya azan dan iqamah. Maksudnya setiap azan dan iqamah ada solat sunat. Itu hadis Nabi tu umum, Nabi ucapkan umum. Cuma kadang-kadang waktu maghrib tu kadang Nabi tinggalkan. Kadang zuhur tu Nabi buat 2 rakaat. Kadang Nabi buat 4 rakaat. Jadi Nabi sengaja tinggalkan supaya sahabat tahu hukum dia sunat tapi ghairu muakkad, bawa lagi. Pasal kekerapan Nabi buat tu tak macam solat sunat yang muakkad. Jadi kita sekarang tak ada masalah lah kalau kita nak buat. Pasal kita bukan orang yang menentukan satu hukum. Nabi buat, Nabi ada autoriti lah. Kalau Nabi sentiasa tak pernah tinggal, sahabat akan fikir, ini sangat dituntut ni. Pasal Nabi tak pernah tinggalkan. Kalau kita tak buat, pasal kita malas lah. Aku sengaja tinggalkan, pasal tak nak sangka, orang sangka wajib. Kita tak ada, kita nak cakap macam tu pasal kita siapa kan. Jadi Nabi dia boleh buat begitu kerana supaya tidak ada sangkaan. Tak ada sangkaan yang menyatakan yang solat itu sampai ke tahap wajib. Jadi itu di antara sifat solat malam Nabi. Kita ulang balik daripada bab ataupun perbahasan hadis yang awal.
solat malam yang Nabi kerjakan ada ketikanya pada 1/3 malam, ada ketikanya pada 2/3 malam. Dan Nabi pernah solat malam itu dengan 13 rakaat. Ada yang campur sekali 13 rakaat itu maksudnya masuk 2 rakaat yang ringan. Ada yang menyatakan 2 rakaat dalam 13 rakaat itu, 2 rakaat itu adalah qabliyah subuh. Ada ulama yang menafsirkan Nabi solat malam itu paling banyak 11 rakaat, 8 solat tahajud, 3 witir. Ada kalanya 10 tahajud, 10 rakaat tahajud. Maksudnya 5 kali lah, 5 set. 2 so 5 kali, 1 witir. Witir yang paling ringan 1, paling kebiasaan Nabi buat adalah 3. Paling biasa Nabi buat 3. Dan Nabi solat malam sehingga pecah ataupun bengkak telapak kaki Nabi kerana lamanya Nabi berdiri. Dan Nabi sendiri pernah sabdakan, afala akunu abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur. Nabi solat malam bermula dengan rakaat yang ringan, surah yang pendek, mungkin surah lazim, kerana kita baru bangun, jadi momentum badan kita tu dia baru supaya tak terkejut. Kalau bangun-bangun terus berdiri setengah jam, takut sekali tu je buat, esok tak buat dah, tobat dah. Pasal bangun kita punya badan baru baring, jadi nak buat tu Nabi ringan. Jadi bila begitu tak rasa terlalu letih dan penat. Dan dia naik rakaat dia, kemudian dia turun balik surah dia, jadi pendek supaya untuk ringan untuk masuk ke fardu subuh, rehat subuh. Kemudian Nabi juga mengerjakan solat-solat sunat yang lain, iaitu solat sunat rawatib, solat sunat duha, solat sunat awabin, iaitu solat sunat duha yang dikerjakan pada waktu yang afdal. Jadi itu semua adalah solat sunat yang Nabi kerjakan. Dan insya-Allah mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ni kita boleh tambahkan amalan kita, iaitu mengerjakan solat sunat, sama ada kita buat di masjid ataupun di rumah. Kadang solat sunat rawatib ni afdalnya buat di rumah. Solat sunat qabliyah subuh, solat sunat ba'diyah zuhur, ba'diyah, bagusnya buat di rumah. Contohnya Nabi buat solat sunat itu sebelum nak balik ba'diyah zuhur tu, ba'diyah zuhur tu Nabi buat di rumah. Balik rumah baru Nabi buat. Tapi kadang kita ni tak ada kekuatan. Bila dah balik rumah tu lain ceritanya. Balik rumah terkentut pula. Kalau terkentut memang malasnya ambil sembahyang, confirm. Balik rumah tu tersentuh tangan isteri, tak ada dah nak ambil sembahyang untuk solat sunat je. Kalau solat fardu memang kita ambil sembahyang kan, memang kita semangat lagi. Ini dah elok-elok balik rumah ingat nak solat sunat, bentang siadah isteri pula tersentuh. Tak jadi Jadi kalau begitu, kalau buat di rumah lebih afdal, kerana benda yang sunat ni baik disembunyikan. Tapi kalau rasa macam tak boleh, takut memang gagal nak buat dengan mungkin urusan keluarga di rumah tu lagi kadang sibuk, jadi kita memilih buat di masjid supaya kita nak jaga benda tu. Tak apa, teruskan, kita ikut diri kita bagaimana. Kalau boleh di rumah boleh, kalau tak boleh kita buat di masjid. Mudah-mudahan kita istiqamah solat sunat yang kita kerjakan, sambil kita mantapkan ataupun istiqamah juga pada solat fardu dengan awal waktunya, dengan berjemaahnya. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan kita menunaikan solat, insya-Allah. Jadi itu harapan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada pagi ini sama-sama dapat faedah dan pengajaran dan dapat istifadah, dan boleh kita kongsikan pada yang lain, insya-Allah. Hadza billahi taufik. Kita tawakuf dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.